Halo semua, dalam video kali ini kita akan membincangkan latihan formatif 3.1 untuk fizik KSSM tingkatan 4. Jadi soalan yang pertama, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. So mengikut hukum kegravitian semesta Newton, sekiranya kita ada dua jasad yang mempunyai jisim M1 dan M2, hasil darab kedua-dua jisim tersebut adalah berkadar terus dengan daya graviti, dan juga daya adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara kedua-dua jasad tersebut. Jadi bila kita gabungkan, definisi untuk hukum kegravitian semesta Newton adalah daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jisim jasad tersebut dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara dua jasad. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi magnitud daya graviti antara dua jasad. Jadi kita boleh tahu jawapan untuk soalan ni dengan tuliskan formula untuk daya graviti. F is equal to G mm over R square. Dan G ialah pemalar kegravitian, sebab nilai G adalah malar, dia takkan memberi apa-apa kesan kepada magnitud daya graviti. So situation kita ada M dan M dan M ni, M besar dan M kecil ni sebenarnya merujuk kepada jisim dua jasad, dan R ni merujuk kepada jarak antara dua jasad. So faktor yang mempengaruhi magnitud daya graviti antara dua jasad, pemalar graviti tak ada, tak terlibat. Jawapan dia ialah jisim dua jasad dan jarak antara dua jasad. Soalan nombor 3. Sebuah puing angkasa, puing angkasa ialah space junk, berjisim 24 kg berada pada jarak 7 kali 10 kuasa 6 meter dari pusat bumi. Berapakah daya graviti antara puing angkasa itu dengan bumi? So formula yang terlibat dekat sini adalah F is equal to G m1 m2 over R square. Dan lebih senang untuk kita visualisekan sekiranya kita lukiskan a small diagram. So ni adalah bumi dengan puing angkasa dan jarak adalah 7 kali 10 kuasa 6 meter. So kita gantikan nilai G ialah 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 darab M1 ialah jisim puing angkasa tu 24 darab dengan jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24 per dengan jarak iaitu 7 kali 10 kuasa 6 kuasa 2 9.557 kali 10 kuasa 15 4.9 10 kuasa 13 195.04
Okey, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi pada ketinggian 560 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit tersebut? Dan diberi nilai G, pemalar kegravitian, jisim bumi dan juga jejari bumi. So, sekali lagi senang untuk visualisekan. Sekiranya kita lukiskan diagram bumi dengan satelit pada ketinggian 560 km. Jejari bumi adalah 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Okey, untuk selesaikan soalan-soalan yang ada dalam bab kegravitian ni, ada 3 formula yang utama. Yang pertama ialah F is equal to mg, yang kedua ialah F is equal to gmm over r square, dan yang ketiga F is equal to mv square over r. Dan at any time kita boleh samakan 2 daripada 3 formula yang ada dekat sini. So untuk soalan ni, sebab kita nak cari pecutan graviti, so formula yang terlibat ialah ni, dan yang diberi ialah jisim bumi, jejari bumi, so formula ni. So kita boleh kaitkan mg is equal to gmm over r square, dan kita boleh potong kedua-dua m. So formula untuk pecutan graviti ialah G is equal to gm over r square. Dan another thing yang kita kena tahu, sekiranya objek tidak berada pada permukaan bumi, so katakan objek berada pada satu ketinggian, so kita punya r akan ditukar kepada G is equal to gm over h plus the radius of the earth square. Jadi kita boleh gantikan nilai G is equal to G pemalar kegravitian, M ialah jisim untuk bumi, over H plus R 560 km tambah dengan jejari bumi 6.37 times 10 to the power of 6 kuasa 2 3982 kali 10 kuasa 14 8.29 unit untuk pecutan ialah meter per saat kuasa 2. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Sebuah satelit buatan manusia berjisim 400 kg mengorbit bumi dengan jejari 8.2 kali 10 kuasa 6 meter. Laju linear satelit itu adalah 6.96 kali 10 kuasa 3 meter per saat. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas satelit itu? Dan formula untuk daya memusat ialah F is equal to mv square over r. Kita gantikan nilai 400 kg, laju linear 6.96 kali 10 kuasa 3 kuasa 2 per jejari ialah 8.2 kali 10 kuasa 6.
2.36 kali 10 kuasa 3. Unit untuk daya lah Newton. Okey, soalan nombor 6. Untuk soalan nombor 6, rajah 3.23 menunjukkan planet Euclid mengorbit mengelilingi matahari dengan jejari orbit 5.79 kali 10 kuasa 10 meter dan tempoh peredaran 7.57 kali 10 kuasa 6 saat. Hitungkan GC matahari. Okey, so untuk soalan ni sekiranya awak tak boleh ingat formula mana yang perlu diguna, apa yang perlu diingat ialah dua formula, iaitu F is equal to mv square over r, iaitu formula untuk daya memusat, dan juga formula untuk daya graviti Gmm over r square. Kita samakan mv square over r dengan Gmm over r square. Kita boleh potong satu r di bawah dan m di atas, dan kita ada rearrangekan formula ni, kita dapat, sebab kita nak cari m is equal to v square r over g. And then another thing yang kita kena tahu ialah sebab planet Euclid ini dia mengorbit dalam satu bulatan, so kita tahu yang ukur lilit ialah s is equal to 2 pi r, dan laju ialah 2 pi r per masa untuk satu ukur lilit ialah tempoh. So v square is equal to, kita kuasa 2 kan, kita dapat 4 pi square r square over t square. Kita gantikan v square ke dalam ni, kita dapat 4 pi square r cube over gt square. Dan seterusnya, inilah formula yang kita nak guna. Dan seterusnya kita gantikan nilai 4 pi kuasa 2 jejari kuasa 3 per pemalar kegravitian tempoh kuasa 2. Enam lima kali 10 kuasa 33 3822.24 2.01 kali 10 kuasa 20 kilogram ialah jisim untuk matahari. Okey, itu sahaja untuk latihan formatif 3.1. Thank you for watching.